Pertama sekali, ya, saya harap semua orang dah ready. Okay, saya nak cerita kalau kita cakap transport is a system concept. Transport is a part of system. Maknanya ialah dia merupakan satu keadaan, transport ialah satu keadaan yang berjajaran dan tersusun. Maknanya it is particularly about a system. Macam kita kata sistem pernafasan, sistem perkumuhan. Jadi sama juga macam transport, dia terlibat dalam satu jajaran, satu susunan. Jadi dalam bila kita sebut a system, maka dia ada satu konsep integrasi transport integration. Sebab itulah dekat dalam transport ni kita kena bercerita sikit tentang terminal. How transport is basically evolved in one whole area, we call it as logistic. Do you get what I mean now? Najmi? Muhammad Najmi? Dengar tak saya cakap? Najmi faham tak maksud saya? Anira? Yes, madam. Boleh faham maksud saya? Boleh. Jadi transport ini merupakan satu sistem yang mana dia bersusun, berjajaran. Okay, dalam jajaran itu kita ada nak cerita pasal terminal dan juga logistic integration as a whole. Jadi bila kita nampak transport ini sebenarnya dia duduk dalam satu sistem yang dipanggil sebagai dia duduk dalam satu sistem yang dipanggil sebagai logistik. Okay. Therefore, let us look at the system concept. Dia apa? Sistem konsep merupakan satu konsep di mana a part of transport system whereby the traffic is moved or transferred from one mode of transport to another without having to unload them until its final destination. Jadi dalam proses ini, dan saya cakap tadi dalam proses ini, tidak perlu awak unload your goods, tidak perlu awak unload bag sampailah awak ke final destination. Jadi sistem ini dipanggil sebagai sistem integration ataupun balance transport ataupun intermodal transport. Maknanya macam mana ni madam? Saya tak faham. Maknanya begini. Katakanlah journey awak ialah daripada Kuala Lumpur ke London. Sepanjang perjalanan ini dia melibatkan satu sistem. Beli tiket di Kuala Lumpur and then you can fly straight direct to London Airport, London Heathrow Airport. So daripada Kuala Lumpur ke London, you punya journey dipanggil sebagai satu sistem yang mana katakanlah kalau ada transit di sini, katakanlah kita naik Qatar Airways, kita kena transit di Doha, Qatar. Maknanya begini, kalau dia berada dalam satu sistem, maknanya begini. Bila awak sampai di Doha, awak tak perlu keluarkan awak punya bag, awak cuma tunggu the next flight to fly to London. You don't have to unload your goods or your bag, your luggages just because they are changing in flights. Maksudnya you transit dekat sini, kemungkinan diorang akan tukar flight. You perasan kadang-kadang tapi you tak payah pun langsung ambil tahu tentang bag you because they are already in a system. Okay? Itu ialah perkara tentang sistem. Now, why is it important for us or a transport concept to have a system? Okay. Now, there are 4 different reasons. One is because it will help to speed up movement of passenger. It will help speed up movement. Kita tak payah lagi contohnya macam ni lah, daripada Kuala Lumpur nak bas, Kuala Lumpur nak pergi Johor lah katakan. Kalaulah kita ni sekejap lagi dekat stesen KL,
KL ke Seremban kita kena tunggu, kita kena turun. Seremban ke Melaka kita kena turun. MLK. Kalaulah tidak ada sistem, kita terpaksa travel daripada KL ke Seremban ni kemungkinan ambil masa, kita kena turunkan beg, lepas tu tukar naik bas lain ke Melaka, lepas tu naik bas lain ke Johor, kalau tidak ada satu sistem. Tapi dengan adanya sistem, maka kita boleh dekat KL, kalaupun kena berhenti sekejap, kita tak payah fikir pasal bag kita, luggages kita boleh straight direct to Johor without having to care about luggages. Jadi speed up movement. Okay. Nombor 2 pula, integration of infrastructure. Integration of infrastructure is basically the way one of the infrastructure is connected to one another. Contohnya, kalau kita naik LRT, katakanlah kita daripada stesen Wangsa Maju nak ke KLIA. Okey. Daripada LRT station nak ke KLIA, kita ada stesen, kita panggil apa? Interchange. Pernah tak dengar stesen interchange? Bila ada stesen interchange ini, dia merupakan integration of infrastructure where stesen ini, LRT ni memberikan kita peluang, awak naik LRT dekat Wangsa Maju, awak still boleh ke KLIA dengan cara interchange. This interchange ialah an integration of infrastructure. Interchange station. Stesen pertukaran berikutnya. Pernah dengar? Pernah naik LRT ada stesen pertukaran? Stesen pertukaran lah interchange station. Pernah dengar? You all tak biasa naik LRT ya? Tak pernah dengar ya Zakwan? Pernah. Okay, good. So, interchange station ialah merupakan integration of infrastructure. Saya harap one of these days, kalau adik-adik berpeluang, kalau ada masa lapang, keluarlah dengan kawan-kawan selain pergi tengok Mak Kilau tu, pergi naik LRT kat KL, jalan-jalan sambil memerhatikan sistem transportation system kita. Cuba lihat dan perhati dan menghayati. Sebab kita ni kadang-kadang naik je LRT sistem, kita jarang nak ambil peduli tentang transport tu. Kita lebih kepada main telefon, gurau-gurau dengan kawan. Jadi cuba duduk perhati. Saya lebih suka kalau adik-adik pergi dengan kawan yang belajar transport juga. Pergi berhati dan ambil tahu, menghayati sebenarnya. That is most important. Bila kita tengok kemajuan negara kita, kita perhati, ya Allah, Alhamdulillah negara aku ada MRT, ada sistem macam ni. Sangatnya kita ni bernasib baik. Okay. Jadi kita nampak ini ialah integration of infrastructure, ada interchange station. Okay. Now, avoid unnecessary cost. Okay. Ada 2 cost yang sangat penting yang kita nak tahu tentang transport ini, ialah cost of time, cost of money. Dua ni penting, masa dengan money. Okay. Tanpa sistem, katakanlah tadi awak nak pergi Johor kan, tak ada sistem yang baik, awak terpaksa daripada Kuala Lumpur ke Johor, kadang-kadang awak terpaksa menurunkan beg awak, nak turun Seremban dulu, lepas tu nak kena ambil beg. Saya selalu cakap pasal ambil beg ni pasal kadang-kadang kalau kita KL ke Johornya RM RM50 straight, katakanlah. Tapi kalau tak ada satu sistem yang baik, maka awak akan kena naik bas loncat-loncat macam ni. So KL ke Seremban ambil duit dah RM25. Lepas tu Seremban ke Melaka mungkin dah kena RM35 contohnya. Melaka ke Johor dan seterusnya RM25. Ini menyebabkan incurring unnecessary cost. Sedangkan benda tu lagi murah kalau ada satu sistem yang mana dia terus integrate kan KL ke Johor dengan cara, tapi terpaksa berhenti di Seremban dan juga di
Melaka. Okay. Dari segi masa pun kita terpaksa tunggu. Sebab itulah kan kalau walaupun transit kalau naik flight, walaupun transit itu still boleh menjimatkan masa kita daripada kita terpaksa tukar flight lagi. Okay, lagi satu saya nak ceritakan tentang satu lagi situasi di mana situasi ni di mana okay, katakanlah awak daripada Terengganu flight domestik awak ambil. Flight daripada Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur ni nak pergi ke London. Okay, awak tengok Katakanlah Terengganu, kalau kita tak ada dalam satu sistem, Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, kita naik Air Asia. Kuala Lumpur ke London, kita naik Qatar Airways. Okay. Awak rasa Air Asia dengan Qatar Airways ni agak-agak lah. Ada tak satu sistem yang sama? Sistem mereka berintegrasi. Awak rasa ada tak? Ni domestic flight. Ni Qatar Airways. Rasa-rasa awak mereka ni berintegrasi tak? Air Asia dengan Qatar Airways. Ada in one single system or not? Zakwan, Syazwani, Jasri, Hanis, Farah Wahidah. Are you with me? Yes. Yes. Syazwani Soli ada tak? Ada, madam. Cuba saya nak tanya ni. Air Asia domestik dengan Qatar Airways, adakah mereka berintegrasi ke tak? Sistem mereka. Integrated or not? Yes. Kenapa Zakwan kata dia integrated? Air Asia dengan Qatar. Ini saya daripada flight saya daripada Terengganu. Okay. Ni flight saya daripada Terengganu. Anira, kenapa tak? Sebab dia lain-lain flight. Lain-lain flight. Tak, jadi dia tak ada integration. Jadi kalau tak ada bukan dalam satu sistem. Tidak ada Air Asia ni kalau Air Asia ni bersistem dengan Qatar, Air Asia terpaksa bersistem dengan Malaysia Airlines. Terpaksalah berintegrasi dengan Etihad Airlines. Macam amboi, penatlah Air Asia nak sign MOU dengan semua international flight ni. Jadi Air Asia sediakan domestic flight, namun begitu ada keadaan Air Asia lambat. Dia kan popular dengan asyik delay aja si Air Asia ni. Delay dan Air Asia ialah adik-beradik. So Air Asia dia terpaksa kadang-kadang awak katakanlah kat sini flight awak pukul 5 nak pergi ke Qatar, nak pergi ke London, flight awak pukul 5 petang. Awak dah beli awal lah. Awak dah beli tiket pukul 12 tengah hari. Tapi tiba-tiba dia kata, flight pukul 12 tengah hari ni dibatalkan. Kena naik pukul 4 petang. Lepas tu pukul 4 petang pula dia kata pukul 6 petang. Dia kan suka delay. Lepas tu dia suka lambat-lambat kan, suka hati dia. Okay. Madam macam marah je. Ya. Bad experience. So, bila Air Asia kata dia punya flight pukul 6 petang, awak rasa boleh tak Qatar Airways ni tunggu orang Air Asia ni? Air Asia ni, tak boleh sebab diorang tak dalam satu sistem. Maka apa yang berlaku sini telah terjadi unnecessary cost. Kita dah tertinggal flight. Allahu Akbar, kita dah 6 petang baru sampai ke KLIA. Kita di Kuala Lumpur tadi, kita nak pergi ke London, flight kita pukul 5 petang naik Qatar. Habis dah, terpaksa beli tiket baru. Ada si Air Asia ni, tak apa kami akan menggantikan tiket. Ada? Tak ada. Kena beli tiket baru. Jadi unnecessary cost pada kita. Terpaksa beli tiket baru nak pergi London. Inilah masalah-masalah yang kadang-kadang ni. Maafkan saya. Macam maafkan saya kerana ikut perasaan dalam bercerita. Tapi saya geram. Okay, itu ialah unnecessary cost. Now,
Faham tak saya cerita ni adik-adik? Anis Hasri, Jasri, Farawida. Sorry lah saya cerita bahasa Melayu. Do you want me to explain in English? No, madam. Faham. Faham Good, Alhamdulillah. Okay, mainly involve the use of material handling. Okay, in chapter 5, we have already learned about material handling. Chapter 5 involves all about material handling. Okay, maknanya masa dalam satu sistem, adik-adik percayalah kita sentiasa terlibat dengan material handling ni. Sebab apa? Sebab dalam features of a system, one of the thing that is important for them ialah to avoid breakage and injury. So material handling ni sangat penting dari segi menjamin safety. Maksudnya if you are from a system Kuala Lumpur nak ke London, saya buat contoh Kuala Lumpur ke London, material handling yang diperlukan daripada untuk bawa barang, contohnya kalau kita travel, kalau kita orang, kita bawa luggages. Jadi mungkin dalam sistem, bila kita bersistem, kita punya bag ini ditanda. Mungkin maksudnya pihak company ni yang menjaga untuk kita. Bukan kita tak payah nak tahu sangat. Sebab dia orang yang jaga barang kita. Jadi a lot of material handling akan digunakan sewaktu proses make sure the system works carefully, nicely. From kita beli tiket, lepas tu kita stop kat terminal, from kita boarding, kita check in, kita boarding, semua itu di handle oleh syarikat penerbangan. Okay. Siapa tak pernah naik kapal terbang? Okay, semua pernah. Okay. Tak pernah. Tak pernah. Tak apa Anira. Nanti maksudnya bila saya cakap ni Anira tak dapat nak gambarkan lah kan? Tapi tak apa Anira. Tapi pernah tengok madam. Tapi pernah tengok. Okey lah. Maksudnya nak rasa maksud saya proses tu Anira tak berapa tak tahulah, tapi Anira pernah tengok. Okay, good. Tak apa, duk saya pun macam mana saya tahu tentang banyak-banyak pengetahuan, saya baca buku je. Kadang-kadang ada macam, of course bila dah besar sikit saya dapat travel lah. Tapi masa saya sekolah rendah, sekolah menengah, apa yang saya dapat semua buku-buku. Macam awak sekarang Alhamdulillah boleh tengok internet, boleh tengok macam-macam. Pengetahuan awak lebih banyak daripada saya, to be honest. Okay, kemudian main objektif ni kita lupakan because dia sama, lebih kurang dia macam aspek yang saya ceritakan ni. Kemudian lagi tadi I was telling you about a system has to involve a terminal. Okay. However, we have already learned terminal in chapter 2. Therefore, for this chapter 2, kita skip terminal ni because we have already learned about what is terminal. Kita dah belajar kan, ingat tak? Kita belajar 3 attributes of terminal. Pernah tak? Ingat tak kita belajar location, accessibility and infrastructure? Attributes that link to the performance of terminal. Ingat tak? Kita dah belajar location, accessibility, infrastructure sebagai attributes of terminal. Alhamdulillah. Kita can move on to yang ini. Yang ini yang agak penting yang saya nak share dengan adik-adik ialah tentang logistik as a system. Logistik ni sebenarnya elemen yang paling penting dalam transport. Transport ialah satu elemen yang penting dalam logistik. Okay. Adik-adik tahu kan kita ni part 4 belajar diploma, belajar subjek fundamental of transport. Madam, kenapa kita orang ni kena belajar fundamental bukan logistik? Sebab kalau kita ajar adik-adik logistik, logistik ni satu bidang yang sangat besar. Sedangkan kami punya aim ialah untuk adik-adik dapat fundamental aspect.
Maksudnya basic saja. Jadi basic, kita kena cerita kat adik-adik cuma satu part iaitu transport ini. T kecil iaitu transport dalam logistik ni. It's a huge concept but transport is part of the logistic. Okay, transport is part of the logistic. Now, let us move on to what is the definition of logistic. Now, saya nak tanya Hanis. Ke Farah Wahidah. Farah Wahidah, Hanis sebab dia dah bersuara. Saya nak dengar Farah Wahidah. Farah Wahidah boleh menjawab. Okay. Cuba Farah Wahidah ingat masa kita chapter 1 hari tu, kita ada belajar tentang definitions of transport. Ingat tak? We learn about definition of transport. Cuba Farah Wahidah ingat balik. What is the definitions of transport? It is a means of carrying Something daripada satu tempat ke tempat lain. Passenger and goods from one place to another to Another place dengan selamat. To satisfy Demand. To satisfy needs and wants. Okay, dia kata it's a means of carrying passenger and freight. It's a means of carrying passenger and freight. Passenger dan barang and freight. Point nombor 2, from one place to another. From one place to another. Point nombor 3. To satisfy needs and wants. Okay. Ini ialah definition of transport Carry passenger and freight from one place to another to satisfy needs and wants. Okay, cuba tengok dekat sini dalam definition of logistic, dekat mana yang kena? To point of consumption for the purpose of conforming to customer requirement. Very good, Wahidah. From point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to the customer requirement. Conforming to customer requirement bermakna to satisfy needs and wants. Conforming to customer requirement means to satisfy needs and wants of the customer. Okay, from related information from point of origin to point of consumption, point nombor 2. Okay. Jadi, definition of management. Lepas tu yang atas ni, adik-adik ingat tak masa adik-adik belajar MGT 162? Ingat tak? Tak ingat lah madam. Apa benda tu? Subject, fundamental of management. Yang adik-adik dapat A tu. Dah ambil exam lupa dah. Tahun 2020 you all ambil. Masa tu MCO. Maybe you all tak ingat sangat kot. Maybe lecturer pun you all tak ingat dah. Ingat tak fundamental of management? Dan kita belajar planning. Ingat, madam. Ingat. Good, Adira. Planning, organizing, leading, controlling. Kan? Planning cikgu ajar masa tu dekat dalam komputer. Cikgu pun terkial nak buka apa tu slide sebabnya baru-baru semua. Planning, organizing, leading, controlling. Masa tu awak pun terkial awak baru part 1. Sorry lah, aku rap je. Okay, kemudian MGT 162 you are belajar planning, organizing, leading, controlling. Look at this word. Process of planning, implementing and controlling the efficient, effective flow of storage and goods, services and related information. Okay, now look at this word. Kat mana yang tu ada planning, ada organizing, planning, implementing tu organizing lah, implement, melaksanakan, organizing lah, dan controlling, tak ada leading, ada controlling. Jadi betul tak saya kata management of logistic, definition of logistic is basically a transport management. Do you agree? Yes, madam. Exactly. Logistik sebenarnya ialah transport management. Cuma yang adik-adik belajar sekarang ialah ciput saja mengenai transport. Dia bukannya adik-adik belajar tentang transport management. Sebab kalau adik-adik belajar tentang transport management, somehow dekat-dekat boleh jadi macam ala-ala transport engineering.
transport management and engineering. Boleh jadi. Okay. Now, the Council of Logistic Management UK kata ini ialah definition of logistic. Okay, let us move on to okay, kenapa kita kena ada logistik? Kenapa kita kena tahu tentang logistik? Ialah sebenarnya paling penting is to minimize disruption of planned operations to eliminate unessential costs. Set the standard for control customer service performance. Ini ialah untuk customer. Satu lagi, minimum total cost operation. Semua ni ialah untuk kita sebagai producer, service producer. Katakanlah kita ni syarikat Basani. Kita mestilah memahami supaya apa sahaja yang kita buat, transport management ialah sesuatu yang dibuat untuk eliminate unessential cost. Contoh, kalau kita ada barang sebanyak 3 tan, ini company-company pengangkutan lah. Kalau barang kita tu 3 tan, takkanlah kita nak pakai lori yang 15 tan. Jadi kalau boleh kita kena ikut logik barang tu berapa. Tak sesuai lah kalau satu lori panjang bawa satu je relung. So it will cost an unessential cost. It will cost you some extra expenditure. Okay. Yang ni pula juga untuk service producer. Okay. Now, logistic subdivision. Ada business, military, event, service. Yang ni saya nak cakap banyak tapi senang je awak nak faham. Logistic subdivision ialah apabila kalau kita angkut barang-barang bisnes dalam supply chain daripada manufacturer kepada retailer kepada customer, ini kita panggil business. Kalau kita angkut barang-barang business, kita panggil business logistik. Kalau kita angkut barang-barang berkaitan dengan military, bawa army personnel, bawa barang-barang ubatan, bawa makanan, bawa senjata, itu namanya military logistik. Kalau kita bawa barang-barang berkenaan dengan event ataupun activities ataupun facilities ataupun awak kena jadi event management company yang kena buat konsert Siti Nurhaliza. Konsert Siti Nurhaliza, konsert apalah yang awak suka, konsert BTS ke, awak jadi company yang terlibat. Awak ialah company yang terlibat dengan event logistik. Maknanya apa? Kat sini awak angkut siapa? Mungkin equipment yang awak pakai berlainan dengan military, berlainan dengan business. Okay, mungkin dekat event ni awak buatlah PA, awak bawa PA system. Of course berlainan dengan military dan service ini. Kemudian last sekali ialah service business. Mungkin berkaitan dengan bagi saya service business sikit. Service business. Service business, catering ke? Come on, service. You all diam ni, you all tak tahu jawapan ke you all tak ada kat komputer? Cuba angkat tangan sikit, you all cuba buat macam ni. Raise a hand, ada. Okay, saya anggap you tak tahulah jawapan, you all tak tahu jawapan lah ni. Semua ada. DJ. DJ, service DJ. Ya. Semua ada. Ya Allah, Ismail jawab. Adlina ada. Amir Haikal pun ada. Amir, hai Amir. Good. Okay. Nah, jadi service apa? Okay, Madam, kalau kowe tu dikira servis kan? Ya. Kowe. Bawa barang-barang membasuh ni, bawa barang-barang untuk kowe servis. Bawa barang-barang untuk apa?
Pest control. Plumbing. Apa tu Zakwan? Plumbing. Cuba Yang type. baki sink tu. Oh, plumbing. Hmm. Okay, plumbing. Okay. So catering, conway, pest control, plumbing. Those are services. Jadi bawa barang-barang berkaitan dengan servis. Jadi kita panggil dia servis logistik. Senang aja. Tak payah susah-susah nak fikir. Susah-susah nak buat ayat. Just bagi tahu benda yang berkaitan dengan bisnes, bawa barang-barang bisnes, kita panggil bisnes logistik. Bawa barang-barang tentang military logistik. Event logistik. Servis logistik. Macam gitu. Okay. Tapi saya nak cerita yang ini. Yang ini sangatnya penting untuk adik-adik tahu. Okay. Sebenarnya logistik ada 5 elemen penting. There are 5 different element in logistic. One of those is transportation, which we are now currently learning. And then we also need to know about inventory management. What do you think inventory management is? Siapa tahu? Kemudian kita ada material handling as part of the element, and then storage and warehouse also part of the element of logistic, and then packaging. So all these 5 basically build a logistic ecosystem. Maksudnya kelima-lima ni wajib ada untuk jadi seorang logistik. Okay, now I do not want to delve a lot about transportation because chapter 1 to chapter 8 we basically deal with transportation already. We deals about vehicle, what kind of vehicle, yang ada vehicle yang untuk jimat minyak, vehicle yang pelbagai lah untuk requirement of we have vehicle yang versatile, all sorts of vehicle yang dalam transportation ini. Yang ini inventory management saya nak tanya, siapa tahu? Inventory management ni you all belajar dalam accounting ada belajar, dalam operation management belajar. Siapa ajar operation management sekarang? Nama Masliana. Madam Madam Masliana. Okay. Now inventory management? Kesian Madam Masliana. Dia pompang cerita pasal inventory. Awak tak tahu. What is inventory management? Kan saya buka. Yang kita nak cari economic order quantity dia tu ke madam? Ya betul Farah, betul. Kita cari economic order quantity, EOQ tu semua. Betul. Tapi apa benda yang kita cari ni? Inventory ni apa benda? Cara nak kawal inventory. My question is that Sofia, Farah Wahida, ialah inventory ni apa? Bak kata orang Negeri Sembilan. What is inventory? Yes, that's my question, Sofia. Thank you. Stock. This is a stock. So what do you manage? You manage what? You manage the quantity of stock. You kira EOQ. You pompang kira EOQ, kira break even point tu semua. You nak tahu berapa stok yang masuk, berapa stok yang keluar. You nak tahu LIFO, FIFO. Last in, first out. First in, first out kah? Which one is better? Kalau barang tu cepat rosak, nak pakai FIFO ke LIFO? Better? Depends, madam. It depends, madam. Okay, good. So, LIFO, FIFO. Tahu kan last in, first out, first in, first out. Dalam accounting ada belajar kan? Stock inventory management. Ada madam. So, last in, first out. Yang last in, yang paling last masuk, adakah mereka dulu yang keluar? Yang first masuk, stok yang first masuk, adakah dia first yang keluar? Dia terpulang kepada kita, how do you define inventory management? So, orang yang duduk dekat sini, manager yang menguruskan inventory management ialah orang yang bertanggungjawab mengira stok.
how do they manage the inventory. Okay, good. So lepas tu elemen of logistik juga berkaitan dengan what kind of hand material to be used. Nak pakai forklift kah? Nak pakai robots kah? Adakah conveyor ke perlu? Sebab logistik ni merupakan proses di mana kita nak supaya kos dapat diturunkan. Barang-barang kita dapat sampai pada waktu yang ditetapkan. At the right time, at the right quantity, at the right place. Material handling. Kemudian storage and warehouse. Okay. Siapa tak pernah tengok storage? Siapa tak pernah tengok store and warehouse? Pernah kan? Dalam gambar ada banyak pasal warehouse. Siapa yang tak pernah tengok warehouse, mesti tunjuk. Ni muka warehouse. Ni warehouse. Tempat simpan barang. Ni forklift. Tempat simpan barang dekat dalam warehouse. Ni penyusunannya. Ini alhamdulillah cantik. Adik-adik pernah tak tengok warehouse yang macam Masya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Macam tu. Pernah? Saya pernah. Banyak kali lah saya tengok warehouse yang macam ya Allah Tuhanku nak pingsan. Yang ini alhamdulillah good way of apa ni. Kan you all pergi banyak-banyak company, you all tengoklah perbezaan warehouse yang tersusun. Maksudnya orang yang belajar tentang penyusunan warehouse, dia kena make sure they know about the temperature of the warehouse. The temperature, is it a low temperature, kena dia berkaitan dengan pengurusan temperature. Kena tahu barang kecil taruh kat mana, barang besar taruh kat mana. Apa lagi kalau dalam storage and warehouse ni? Kita tengok apa dia cerita dalam warehouse. Okay, semuanya dalam warehousing ada movement, ada storage and information transfer. Oh ya, saya terlupa nak sebut dalam warehouse kena ada juga tentang information transfer. Maknanya kita kena bagi tahu dalam warehouse kita kena ada satu part yang mana kita kena ada information transfer. Information transfer. Berapa banyak barang-barang yang telah keluar daripada warehouse tersebut. Okay. Okay, kemudian packaging. Packaging ialah another part, another aspect of logistik yang mana packaging ini penting bagi memastikan safety of the goods. Okay. Ya, safety of the goods. Contoh kalau nak lebih lagi tahu safety of the goods ialah dari segi containment, protection, apportionment, unitization, convenience, communication. Communication ni macam kita boleh tahu dekat dalam packaging berapakah weight, what are the ingredient, when is the expiry date. Dekat mana? Dalam packaging. Kita communicate all the information about that particular product. Okay? Boleh faham Boleh? Okay. Now, saya nak ceritakan yang ini. Yang ini another thing important for you to know. Now, logistics is very important in the economy. Okay, my point is, and everyone knows, I know about how logistics is important in the economy. You just see during MCO, what is the most viable industry at that time? It was logistik. Ya, sampaikan banyak orang yang berhenti kerja tetapi mengambil keputusan untuk venture into logistik industry. Kan? Macam pilots. Pilot dia tak duduk dalam logistik juga sebab dia lebih kepada travel industry. Pilot dalam travel industry. Tapi logistik ni kepada penghantaran barang AirAsia pun even sampai sekarang dia dah buat satu bisnes baru yang terlibat dengan logistik. Sebab dia orang pun fikir rupa-rupanya waktu MCO, waktu economic downturn, logistik inilah satu
company yang penting. Sebab tu saya kata kerja dalam bidang logistik ni sangat sangat berbaloi lah. Okay, now logistik membantu dalam bidang ekonomi dari segi menambah value added, menambah nilai tambah. Menambah nilai tambah. Okay. Tapi apakah maksud nilai tambah ini? Okay, saya nak tanya adik-adik. Apakah maksud nilai tambah? Don't relate to logistik yet. Do not relate this to logistik yet. Try to understand about what is value added first. Kalau dia tak ada value added lah dia. Tambah nilai tu top up. Reload awak punya touch and go. Kalau nilai tambah ni apa? Bila kita bercakap pasal value added, dia akan jadi menambahkan cost juga sikit. Tapi saya nak awak cerita lebih daripada tu. Tak ada Tak tahu Tak tahu. Syazwani tak tahu. Farah, Jasri. Sofia? Anis? Zakwan? Tak tahu. Ni student-student yang selalu jawab soalan. Anira? Tak tahu. Ya, madam. Dapat? Tahu tak nilai tambah lagi? Tak tahu Tak. Dia gini. Okay, saya beritahu lah. Okay, kalau orang tanya nilai tambah ni, adik-adik boleh ceritakan macam ni lah. Saya faham adik-adik susah nak tahu because ni konsep dalam business kita panggil value added. Okay, konsep dia begini. Katakanlah adik-adik beli satu pau. Yang ni pun pau. Pau ni pau kosong. Satu ni pau kaya. Inti kaya. Okay, antara pau kosong, adik-adik ini RM1, ni pun RM1. Okay, sekarang ni kalau adik-adik beli yang mana? Yang mestilah yang mempunyai nilai tambah, iaitu dia letak kaya. Kan? Tapi ingat tak saya kata tadi, nilai tambah akan sebenarnya menambahkan kos. Jadi katakanlah walaupun dia naik RM1.20, awak akan beli kaya kosong ataupun kaya awak akan beli pau kosong ataupun pau yang berkaya? Yang berkaya. Sebab ada nilai tambah dekat situ. Okey, saya tunjukkan lagi contoh. Macam siapa pergi tengok ni movie Mak Kilau? Dah tengok belum? Okey, Sofia dah pergi tengok Sofia beli tengok kat mana? TGV. Okey, Sofia pergi tengok dekat TGV. Okey, sekarang masa Sofia beli tiket tu, Sofia beli yang biasa ke, yang D-Max ke, yang apa benda lagi tah? 4D. Yang biasa. Okey, ada biasa, ada D-Max, ada 4D. Ni biasa. Okey. Yang ni, yang D-Max ni yang ada Dolby Sound dengan kerusi gerak-gerak gedung-gedung tu dengan 4D. Okey. Yang ni harga RM20. Yang ni harga RM50. Yang ni harga RM45. Okey. Semua ni katakanlah Sofia beli biasa, saya beli D-Max, Anira beli 4D. Kita tengok cerita Mak Kilau ni, sama tak? Sama tak cerita dia? Sama. Kalau saya beli biasa ke, saya beli D-Max ke, beli 4D ke, cerita dia tetap sama kan? Tak adalah dia cut dekat sini tengah-tengah macam masuk-masuk dia dah gelak kat sini. Tak ada pun. Dia tak ada separuh. Jadi semua sama tengok Mak Kilau. Tapi si cinema memberikan added value kepada tempat duduk dengan sound system supaya dia boleh jual lebih mahal sikit daripada harga biasa. Lebih mahal sikit daripada harga biasa. Memberikan option kepada pengguna, pembeli. Kalau kau tak boleh beli yang mahal, yang RM20, beli yang ni. Walaupun harga cerita Mak Kilau tu tetap sama. Cuma memberi value added. Sekarang faham tak konsep value added?
Faham, madam. Ha. Macam ada kereta. Ada kereta yang ada value added. Macam kenapa awak beli Ativa? Kenapa awak beli Myvi? Myvi kan madam, dia murah tapi dia ada sistem Allahu Akbar. Sistem ABS. ABS sistem dia sampai ada 8 ABS. Lepas tu dia ada sistem cornering dia bagus. Walaupun harga 70,000 je, 64,000 je madam. Saya belilah Myvi. Jadi Myvi telah menambahkan value added dari segi dengan harga yang macam ni, competitive price dengan harga yang 64,000 saja dapat macam-macam keistimewaan macam kereta Ativa. Berbaloi tak? Bila awak rasa awak beli RM50 tapi awak rasa berbaloi, jadi awak akan pilih RM50 ni. Bila awak rasa ada value added role, bila awak rasa ada value added dalam ni, awak akan memilih untuk beli yang lebih baik sikit. Macam saya cakap tadi, kacang tu tambah 20 sen lagi, 20 sen. Macam kita nak pergi hospital kerajaan atau hospital swasta. Ataupun kita ada banyak option swasta kita pergi. Swasta berikan value added dari segi kita tak payah tunggu lama contoh. Contoh saja. Tak semestinya dah sekarang kan. Jadi banyak orang memberikan value added. Maksudnya benda tu boleh beli secara biasa tapi bila ditambah lagi dengan value added, pengguna akan rasa lebih dihargai, dia orang dapat rasa dia orang rasa berbaloi kepada perbelanjaan mereka. Itu value added. Jadi kita sebagai pengguna, kita sebagai pengeluar, contohnya kita ni punya company bus, ya, Anis, Zakwan, Jasri, Farah, Wahidah. Kalau kita ni ada company bus, kita ni ialah apa benda lori lah pula. Kita ni adalah syarikat bus. Katakanlah syarikat bus kita apa? Noni Express, Berangan, Noni Express. Orang naik bas kita ni, kita bagi dia welcome drink. Naik atas bas. Selamat datang, silakan minum tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu naik lagi, kita bagi selimut, bagi bantal, bagi duit. Bagi dia, dia rasa macam, bayar RM50, best weh, dapat welcome drink. Silakan minum ya tuan-tuan dan puan-puan. Terus, seronok dia naik Noni Express. Sebab apa? Ada value added role. Faham sekarang? Faham, madam. Itulah sebenarnya value added. Jadi orang berlumba-lumba nak tambah value added. Very good, Sofia. Okey, kemudian saya nak tanya adik-adik, macam mana logistik ni membantu kepada menambahkan value added? Logistik ni, tadi kita cerita baru konsep value added. Sekarang saya tanya, macam mana logistik ini membantu dari menambahkan value added role kepada bisnes? How does logistik help to provide value added role to the business? Okay. Saya tak payah tunggu awak terangkan, saya turut terangkan. Okay. Ceritanya ada dua company. Satu company A, satu company B. Company A ni company si Hanis. Company B ni company si Zakwan. Okay. Dua-dua ni kena hantar barang ke Kulai. Hanis ke Zakwan ke, dua-dua kena hantar barang ke Kulai. Okay. Hanis ni, dia punya company logistik. Dua-dua logistik lah sebab angkut barang ke Kulai. Okay, angkut barang orang nak pindah ke Kulai. Okay. Hanis, orang sebelum dia pindah, Hanis ni sebelum dia bawa barang ke Kulai tu, dia dah balut siap-siap cantik-cantik. Meja orang nak pindah tu, dia balut kaki dia, balut kerusi ni cantik-cantik, baru dia angkat ke Kulai. Si Zakwan pula, dia tak balut.
Tapi dia cepat hantar. Dia cepat hantar ke Kulai. Yang ni dia balut-balut lambat. Si Zakwan ni masuk je hantar ke Kulai. Okay, now saya nak tanya adik-adik. Antara Hanis dengan Zakwan, yang mana satu yang you all akan repeat purchase? Repeat lagi sekali. Company mana? Zakwan kata company saya lah. Hanis dengan Zakwan jangan jawab. Yang lain, nak pilih company Hanis ke company Zakwan? Ha? Awak faham tak maksud saya ni? Kedua-dua ni. Zakwan kot. Sebab dia cepat. Anira ambil Zakwan sebab cepat. Okay. Zakwan cepat. Anis ni dia lambat tapi dia siap balut semua, settle baru dia hantar ke Kulai. Okay. So Anira punya added value ialah dari segi kecepatan masa. Okay, jadi maybe next time Anira akan ambil Zakwan. Tetapi mungkin pada Farahida, Syazwani, Sofia, Jasri, mungkin pada mereka ialah yang pentingnya ialah keselamatan barang-barang tu. Jadi mungkin bagi Anira ialah kecepatan Zakwan hantar barang. Jadi sebenarnya, to be honest, value added ini ialah dari perspektif you sendiri. Jadi logistik sebenarnya kita boleh menambah value added. Logistik boleh memberikan value added. Maksudnya macam Zakwan hantar cepat. Lagi bagus kalau Zakwan dah lah balut semua-semua ni pun cepat. Jadi sebenarnya Zakwan atau company you boleh bersaing antara satu sama lain dengan memberi value added role. Ataupun after sales service. After dah buat servis ni, Zakwan hantar ni semua, dia tolong susunkan barang dekat dalam rumah orang tu. Ataupun Hanis dah lipat-lipat semua, sampai Kulai, dia pun boleh susunkan barang ni. Itu. Jadi sekarang company bersaing untuk memberi value added. Jadi logistik boleh membantu kita memberi value added. Betul tak? Betul tak logistik kita boleh bersaing untuk beri value added? Betul tak? Betul. Betul. Dalam bisnes kita sentiasa nak, sebenarnya senang je nak beri customer lebih ingat company kita. Kita bagi dia value added. Ingatnya kat kita. Serius. Boleh? Boleh dia. Kadang-kadang kan kedai kita makan pun kadang-kadang boleh bagi kita value added, apatah lagi logistik kan. Kadang-kadang kita masih ingat makcik yang macam kita 50 sen, kita terkial-kial cari 50 sen. Kedai tu kata, tak apalah, boleh je, tak apalah, tak payah bayarlah 50 sen. Kita pun ingat sampai bila-bila. Tapi ada satu kedai ni 50 sen pun dia macam dia tunggu je kita, macam kita tak ada 50 sen. Dia tunggu, tak apalah, bayar esok. Amboi, macam tu lah. Tapi kita kena husnuzan lah, mungkin 50 sen tu bagi dia besar. Okay. Kemudian, sini saya nak tanya awak, macam mana logistik membantu dari segi economic development? Macam mana logistik membantu dari segi variety of goods? How does logistik help in terms of increasing the land values? Okay, cuba cerita kat saya. Siapa boleh cerita kat saya? Macam mana logistik boleh membantu meningkatkan economic development? Macam mana logistik boleh membantu memberikan pelbagai jenis barangan? Bagaimana logistik dalam ekonomi boleh membantu menaikkan harga tanah? Cuba economic development. Logistik in ekonomi dari segi Comparative cost maybe. Operative cost. Dia capitalizekan cost dia. Cost dalam production. Okay. Yang tu terlalu internal lah, Anira. Itu terlalu internal. Maksudnya kalau awak kata macam awak minimize the cost ya? Ya.
Minimize the cost of logistic in order to improve economic development. Okay, sebenarnya economic development ni kita nampak dari segi ekonomi seantero negara, seluruh negara, economic development. Macam mana logistik boleh meningkatkan ekonomi negara? Okay, of course bila Anira cakap pasal cost company dapat dikurangkan dengan penggunaan logistik yang efisien, betul lah. Tapi saya nak suruh nampak dari segi major contribution rather than minor contribution. Major contribution logistik terhadap ekonomi development ialah sebenarnya dari segi mencipta job opportunity. Tadi saya ceritakan bagaimana logistik membantu apabila keadaan ekonomi kita agak-agak macam nyawa-nyawa ikan lah sebenarnya dari segi production, dari segi productivity. Kalau awak masih ingat masa MCO, banyak sektor seperti sektor pelancongan lumpuh, tourism lumpuh, sektor travel. Yang ini macam nak pingsan lah. Travel, hospitality ya. Hospitality bukan hospital tau. Hospitality. Hotel, hospitality, tourism, travel, semua jatuh. Tapi waktu itu logistik yang memberikan banyak job opportunity kepada ekonomi. Maka sebenarnya bila berlaku banyak lambakan ataupun banyak peluang pekerjaan, ekonomi akan boleh berjalan lancar, lebih maju. Maksudnya orang-orang ni boleh terus pergi ke logistik. Boleh pergi straight ke logistik. Masa ni lah yang jadi pilot dekat udara, jadi driver lori. Logistik. Boleh? Faham ni? Faham, Madam? Lagi, macam mana logistik memberikan variety of goods? Macam mana logistik boleh contribute to have a variety of goods? Import export. Yes, betul Amir. Very good Amir. Dari segi trade, daripada export, import. Good. Import, export kata Amir. Export, import. Iaitu trade. Dengan adanya logistik, maka kita boleh buat trades. Maka kita dapat banyak barang-barang, variety of goods dekat dalam negara kita. Sebab tu Amir, Farah, Syazwani boleh pakai iPhone. Sebab apa? Ada aktiviti trades itu berlaku. Jadi variety of goods lagi, macam tu lah. Sebab tu lah Hani, Zakwan boleh makan oden. Sebab apa? Daripada Korea boleh makan udon. Company Taiwan datang, boleh makan boba. Semua tu kerana adalah aktiviti trades yang berlaku disebabkan oleh logistik. Variety of goods, ingatkan saya ajar itu bridging the consumer goods. Bridging the consumer gap. Goods pula. Bridging the consumer gap. Logistik membantu bridge the consumer gap by bringing variety of goods. Okay, yang last sekali, macam mana logistik boleh membantu menaikkan harga land? Macam mana logistik boleh membantu meningkatkan land values? Cuba fikir. Macam mana logistik boleh membantu meningkatkan land values? Adik-adik nak kena tengok, kalau adik-adik tak boleh nak fikir, cuba adik-adik tengok balik elemen tadi dalam logistik. Transportation, inventory, material handling, storage and warehouse, packaging. Macam mana kelima-lima elemen ini boleh membantu meningkatkan harga land? Transportation facility. Transportation facility. Very good Anira. Lagi? Selain daripada transportation facility? Alah, tak payah susah-susah. Cuba bayar macam Anira kata tu kan.
transportation facility. Contohnya macam ports. Awak buka je port. Saya cerita itu port Tanjung Pelepah awak pergi buka. Kan memberi peluang pekerjaan kepada orang. Bila, alah, hai geramnya aku budak-budak ni. Ports ni, awak buka lah. Tak payah seaport lah. Awak letak je LRT station lah. Ataupun ECRL station lah. Nanti ECRL kan nak buka kat Puncak Alam dekat depan rumah saya. ECRL ni punya stesen. Saya nak belagak dekat awak sekarang. Taklah. Saya Alhamdulillah saya happy gila sebab ECRL ni lulus nak buat kat depan rumah saya stesen dia. Bayangkanlah nanti rumah saya betul-betul depan ECRL. Lepas tu masa tu lah aku bising pasal ni train ECRL ni selalu lalu depan rumah. Bising pula. Dia macam LRT ke mana? Ya Zakwan. Ya Zakwan. Awak bayangkanlah stesen LRT tu dekat dengan rumah Zakwan. Dulu mungkin masa tu ayah Zakwan beli tanah mungkin 150 je ayah Zakwan beli. Bila bina di stesen LRT, rumah Zakwan contohnya rumah Zakwan masa tu ayah beli 150 je. Lepas tu bila LRT station ada kat situ boleh jadi 500,000 rumah Zakwan. Sebab apa? Sebab ada LRT. Betul tak? Tak ke logistik? So to indirectly is a value added role lah kan? Exactly. Yes. Correct. Value added role. Value added. Tu Saya dia ada kat rumah dekat sarjana utama. Lepas tu dekat ruang sarjana utama tu ada apa Zakwan? Yang menyebabkan ada ni? ECRL ke apa? Akan dibina? Tak tahu lah, tapi dekat dengan rumah madam. So madam kata kat Puncak Alam. Rumah saya kat Puncak Alam. Nanti dia nak buat ECRL ni baru lulus tapi tak tahulah kalau umur saya panjang insya-Allah lah nampaklah ECRL ni terus balik ke Terengganu naik train saja kejap. Okey. Jadi itu memberikan nilai tambah kepada tanah. Lepas tu itu baru ports. Betul, infrastructure facility Anira kata. Lagi kalau bubuh apa lagi kat situ? Kalau buat je warehouse. Awak tahu kan warehouse ni tempat simpanan barang. In fact, dekat Puncak Alam tu kalau adik-adik pergi, ni saya cerita je lah. Dulu masa saya beli rumah kat situ, husband saya beli rumah, kawasan tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, tapi bila dah dibina tempat kilang-kilang, ada warehouse kat situ, ada logistik facility kat situ, maka lama kelamaan tempat itu pun sekarang dah jam. Banyak sangat pembangunan. Contoh masa zaman dulu mana nak cari Starbucks, sekarang alhamdulillah adalah benda-benda yang maju sikit dekat situ. Benda-benda yang kita kalau nak makan kena pergi all the way to KL. Sekarang alhamdulillah dah dekat kawasan Puncak Alam tu. Jadi dia menaikkan land values. At that time masa saya beli rumah tu tahun 2012 tau. Awak bayangkan sekarang dah 2020, land value dekat situ awak rasa itulah dia punya keistimewaannya. Kalau kita pergi di tempat yang sebelum ni maksudnya bagaimana logistik membantu meningkatkan harga tanah. Bagus adik-adik. Saya suka adik-adik belajar tentang transport ni. Sebenarnya dia membuka kita punya minda. Waktu saya sangat mementingkan, saya syukur sangat adik-adik memilih untuk belajar dulu. Bukannya apa, ada orang tak mau datang universiti kan, tak nak belajar. Sebab dia kata, aku buang masa je lah belajar. Tak boleh. Sebab universiti ini ialah ilmu, bagi you satu pengetahuan, bagi you tentang how you view the world. It gives you the idea of how to view the world rather than you tengok duit, you dah terulik dengan duit. Tak boleh. Kita biar kalau kita nak ada duit, biarlah dengan ilmu. Okay? Saya tak. Waktu you belajar ni, carilah duit. Boleh. Okay. Kemudian, logistik membantu dari segi operation. Of course lah. Adik-adik, kalau kita sebut pasal operation, manufacturing, janganlah tak ada logistik. Macam mana kita nak distribute barang. Itu saja. Dari segi distribution, adik-adik bayangkanlah adik-adik ada kilang manufacturing buat si Anira ni kilang perabot, buatlah Anira perabot tu, tapi tak ada ngantornya. Tak adalah logistik. Jadi perlulah ada
logistik. Itu sahaja. Okay, yang ini. Bagaimana logistik membantu dari segi marketing? Yang ini, dia punya ni sama macam value added juga. Macam mana logistik membantu dari segi marketing? Cuba cerita. Ada banyak cara tapi yang utama 1 dan 2, ada 2 point. Baik. Serius lah. Guys, cuba tengok elemen ni. Cuba tengok elemen-elemen ni semua. Yang mana satu yang boleh memberi agak-agak adik-adik lah ni antara 5 komponen ni, yang mana satu boleh membantu marketing company kita. Macam mana Anira? Packaging. Packaging. Macam mana packaging? Logistik membantu packaging. Katakanlah saya ialah company saya company coklat gula-gula. Okey, katakanlah gula-gula saya, gula-gula apa nama dia? City. Gula-gula City. Okey. Saya jual gula-gula. Okey. Macam mana packaging ni boleh dikatakan sebagai macam mana packaging ni dipanggil sebagai gula-gula City ni macam mana membantu marketing? Logistik untuk gula-gula saya ni macam mana dibantu dalam marketing saya? How does logistic helps my company in terms of marketing? Ayo. Susah ke soalan saya ni? Alamak. How does logistic helps in terms of marketing of this company, City Gula-Gula? Madam, susah lah gula-gula. Okey, tukar. City Burger. Burger City. Daripada gula-gula sampai burger, satu pun tak boleh jawab. Aduh. Ni kelas apa? 4D. Sebab tu 4D. Kalau 4A lain tak. Okay, come on 4D. Madam ni. Saya tunggu, tak apa. Walaupun kita sampai pukul 11, saya sanggup tunggu. Saya tak ada kelas dah lepas ni. Lah, Siti, Anira. Ya saya. Siti, mungkin sebab awak terkejut awak ada kedai burger. Macam mana burger tu, macam mana logistik boleh membantu? Tadi kata Anira kata packaging. Okey, macam mana burger Anira ni boleh digunakan oleh logistik ni untuk memberi faedah untuk marketing Anira punya company burger? Maybe logistik the promotion kita punya tu. Logistik boleh membantu promotion. Bagus. Macam mana? Bagus Anira. Macam mana? Good. Kesian Anira. Dah lah company dia nak kena fikir. Orang lain tolonglah company dia. Saya tolong Amira, Azrin, Nuradillah Japri, Ismail. Muhammad Ismail. Muhammad Ismail ni nama supervisor saya. Ismail. Madam. Ya. Macam dia buat iklan ke? Exactly. How? Iklan macam mana Ismail? Macam promo produk-produk dia, lepas tu dengan packaging tu dia boleh tahu lah Burger City tu. Exactly. That is if you use packaging. If you use packaging, very good. If you use packaging, letak dekat kotak you. Burger City. Burger City. Menjilat jari. Seronok. Besar kat situ. Maybe begitu. Okay, good. So, transport pula macam mana you guna? Ni dari segi packaging, good. Dari segi logistik system. Kalau transport,
Good Sofia. Lori tu dia tampal dengan burger ni, pelepah besar dekat lori ni. Padahalnya lori ni bukan lori bawa burger pun sebenarnya, dia lori bawa apa? Lori bawa barang-barang saja, bawa barang general, tapi ni tayar sorry. Ni tayar, ni kepala lori. Lori ni bawa burger. Ni besar. Ni lori burger. Kita yang bawa kereta kat sini, sedapnya burger ni. Kita pun rasa teringin nak makan. Samalah konsep dia adik-adik. Macam kalau adik-adik pergi LRT station, pernah tak nampak Magnum punya aiskrim? Dia macam satu stesen tu penuh dengan Magnum. Kiri, kanan, atas, depan, belakang, Magnum aiskrim. Sebenarnya dia nak bagi tahu otak kita supaya belilah aiskrim Magnum. Naik tangga tu nampak aiskrim Magnum. So all the way up you see a lot of Magnum ice cream. So basically kalau ni Magnum ni mencair kat situ, seronok je nampak coklat-coklat kat situ. Believe me, in marketing we call that as subliminal messages. Subliminal messages is basically telling your brain, walaupun sebenarnya Anira tengok je, apa ni, aiskrim. Kadang-kadang Anira tak perasan pun. Anira, Ismail jalan, Sofia jalan, tak perasan pun dengan apa aiskrim tu. Tapi dalam marketing, kita panggil dia sebagai subliminal messages. It transmit the message transmit to your brain telling you dalam masa 3-4 hari nanti belilah. Maksudnya kadang-kadang kita kata tiba-tiba rasa macam nak makan, rasa macam nak makan aiskrim Magnum lah. Sebab apa sebenarnya berlaku begitu? Sebab minggu lepas awak lalu dekat stesen LRT, awak nampak. Sebenarnya dalam marketing itulah subliminal messages yang sebenarnya marketer nak bagi tahu otak kita. Transmitting the information without you knowing. Percaya tak Ismail? Percaya tak Ismail Haizal? Percaya? Dia tell otak kita. Dia bagi otak kita. Sebab tu kan adik-adik, sebab tu kalau billboard marketing, ni tak kena mengenalah dengan logistik. Cuma saya nak bagi tahu tentang billboard dekat highway tu. Selagi bapak besar punya billboard, lagi bagus pada marketing sebab dia bagi tahu otak kita yang kadang-kadang dia cuma nak create awareness saja, bukan nak suruh beli pun. Dia macam nak create awareness. Belilah perfume di Zara contohnya. Macam tak pernah dengar macam di Zara. Macam kita kalau beli perfume tak pernah. Ada satu perfume, ada katakanlah bila kita nak perlu beli, kita kata aku pernah dengar je di Zara. Sebab apa awak pernah tengok billboard itu? Sebenarnya itulah benda dalam marketing. Kita tak perasan, tapi dia bagi tahu otak kita. Lagi bila awak dengar, bila next time awak nak beli, aku tak pernah dengar lah je nama ni, di Zandra. Di Zandra, aku pernah dengar di Zara je. Aku belilah di Zara. Itulah cerita dia. Jadi logistik sangat membantu. Logistik ni sangat membantu juga kalau nak marketingkan barang kita. Sebab itulah tampal dekat airport, tampal dekat dalam stesen LRT, tampal dekat dalam bas. Kat dalam bas nak tekan loceng, burger McD. Padahal kat loceng tu tiba-tiba ada burger McD. Itulah. Okay. Lepas tu macam mana logistik membantu dari segi added area ialah dari segi menjimatkan kos. Okay. Dah. Okay, kita break sekejap selama 5 minit. Saya nak cerita tentang just in time. Okay, kita jumpa lagi in 5 minutes time. 9.50 kita jumpa 9.50. Kita cerita pasal just in time. 50 apa? Betul lah. Okay, kita jumpa 9.50. Kita cerita pasal just in time. Alright? Alright. Okay, bye.
Guys, kalau 9.50 kelas dah nak habis. Betul madam. Allah Akbar, Zakwan. Macam mana saya nak habiskan just in time ni? Kejap je. Panggillah balik kawan-kawan. Ada je ada. Ada, alhamdulillah. Sorry Anira, saya terlupa yang 9.50 kalau kita habis. Okay, last kali, just in time. Allahu Akbar. Why don't you tell me? You all ni baik lah kelas D. You all so baik. Tak cakap pun macam just respect je kat lecturer ni. You all kena beritahu juga. Sometimes dia tak tahu. Dia tak perasan dengan time. Okay, no. Just in time. Just in time is a philosophy of getting the right material to the right place at the right time. Sebenarnya, just in time ini ialah satu filosofi yang diguna banyak di Jepun. Jepun guna dekat negara dia sebab diorang ni kos nak menyimpan barang sangat tinggi pasal diorang tak ada warehouse. Kos tanah dekat Jepun sangat tinggi. Jadi orang Jepun kata why not kita guna konsep just in time. Maksudnya hantar barang, hantar material atau raw material untuk buat barang just in time. Sebenarnya konsep ni senang je. Contohnya macam kita nak masak. Okay, ni kita nak masak. Kita beli barang, katakanlah hari ni hari Rabu, kita nak masak tom yum hari ni, masa ni lah kita pergi beli barang. Tu maksudnya just in time. Kita tak ada pun nak store dalam peti ais. Boleh? Asal nak masak tom yum, baru beli. Nak masak kari, baru beli. Nak kari ikan, baru beli. Tak adalah you simpan dekat dalam peti ais sebab di Jepun peti ais ni mahal. Bukan peti ais, maksudnya tempat penyimpanan ni mahal. Jadi dia kata, why not kita buat just in time. Bila nak masak atau bila nak buat satu produk, baru pergi beli. Boleh dapat tak? Ataupun supplier hantar. Faham tak maksud saya? Contohnya begini. Ni kek. Anira faham ni? Tak faham sangat. Ini satu kek. Kek ni memerlukan eggs. Kek ni memerlukan sugar. Kek ni memerlukan flour. Okey. Maknanya kalau dalam seminggu 7 saya perlu menghasilkan sebanyak 100 biji kek. Kalau company saya perlu dalam 7 hari terpaksa menghasilkan 100 kek, saya kena beli barang-barang dalam 7 hari ini untuk buat 100 biji kek. 100 biji kek. Maksudnya saya kena cukup-cukup. Egg saya, sugar saya, flour saya. Just in time. Sebab saya tak ada tempat nak simpan barang. Faham tak Hanis, Zakwan, Farah Wahidah, Ismail? Faham, madam. Faham, madam. Itu ialah konsep just in time. Kalau orang tanya konsep ni lagi senang, alah macam kalau kau nak masak kan, kau masa tu lah kau beli. Macam tu lah, ingat je just in time tu konsep dia begitu. Ataupun macam kau nak buat kek, masa tu lah kau pergi kau punya supplier datang hantar. Sebab apa? Yang ini bagus ialah awak boleh forecast your demand. Awak boleh agak demand tu untuk dalam seminggu berapakah kos dalam masa seminggu berapa banyak telur, berapa banyak gula, berapa banyak flour yang perlu. Okay, benefit dia boleh improve inventory turnover. Okay, saya nak tanya adik-adik sekejap ni soalan ni. Apakah inventory turnover? Inventory turnover? Stok senang bukan keluar masuk. Stok ni senang. Kalau kita pakai just in time, kita kan tak ada, tadi saya cakap tak payah kita store macam ni peti ais kita, kan kita nak masak. Inventory turnover ialah bila kita beli cauliflower, kita terus pakai dan masa tu juga sebab kita nak masak tom yum. Kita beli cauliflower, siap-siap terus kita guna. Tak adalah cauliflower ni kalau kita store saja, dia boleh busuk kan?
kita beli telur banyak tapi kita tak masak pun, maka akan berlaku penimbunan inventory. Jadi kalau kita orang bisnes, kita suka inventory turnover kita tinggi. Inventory turnover maksudnya stok masuk guna, stok masuk guna. Ni inventory turnover. Faham? Faham tak inventory turnover ni? Kita nak supaya inventory turnover kita tinggi. Imagine kalau kita pergi kedai runcit kan Sofia, kalau kita tengok ada sardin berhabuk, berkulat, sardin punya tin tu berhabuk, berkulat. Sebenarnya kita pun beritahu, pakcik, kita beritahu dekat kedai tu, pakcik, saya rasa inventory turnover pakcik sangat rendah. Kenapa pula? Sebab pakcik punya sardin tu dah berkarat, dah macam dah berhabuk. Lepas tu pakcik tu, okey. Pakcik kena pergi hantar dekat supplier. Inventory turnover pakcik sangat rendah. Maksudnya sampai berkulat pakcik punya ni. Tak ada turnover tu slow. Okay. Kemudian of course apabila kita ada just in time, kita dapat meningkatkan productivity. Productivity kita apa? Productivity bila katakanlah kita ada tidak ada tempat ni, bila kita tak ada tempat penyimpanan tadi, bayangkan rumah adik-adik, rumah Anira, rumah Amir, rumah Hanis tak ada peti ais. Of course, bila mak kata, Hanis, Amir, masak. Kenalah masak. Productivity meningkatlah. Hari-hari masak. Sebab apa? Tak ada peti ais. Peti ais rosak. Jadi, setiap kali ayah beli ikan, beli sayur, beli ayam, beli daging, beli ketam, kena masak terus. Sebab tak ada tempat nak simpan. Saya tak sepatutnya lukis fridge sebab tak ada fridge. Jadi productivity meningkat. Okay. Kemudian waste reduction. Dah kita tahu benda tu just in time. Dah kita tahu benda tu macam datang seminggu je untuk kita buat. Contohnya tadi saya kata kita buat kek. Dah kita tahu kita punya supply tu sikit, tak ada tempat penyimpanan pun, kita secara tak langsung akan mengurangkan pembaziran. Sebab kita sedar kalau kita guna lebih, macam satu kek ni kita pakai 5 biji telur saja. Tapi hari tu kita terpakai 7. Allahu Akbar. Nak buat lagi satu kek tak cukup lah. Tak cukup lah. Jadi kita kena, kalau pakai just in time ni, kita kena tahu janganlah membazir untuk yang kita kena berhati-hati. Okay. Tapi sebenarnya ada juga ke disadvantage dia, caveat ialah disadvantage of just in time ialah tak semualah firm sesuai. Kalau firm kecil-kecil sesuai lah. Kalau firm besar-besar tak sesuai pakai. Kalau firm besar-besar tak sesuai pakai just in time. Lepas tu supplier location mestilah dekat dengan kita. Okay, supplier location dekat dengan kita lagi bagus. Sebab just in time ni kalau supplier tu dekat belakang rumah kita, kawasan kita, lagi senang daripada jauh. Itu sajalah. Sebenarnya untuk hari ni memang saya bercadang nak cerita kat sini saja just in time. Sebab tourism and transport and tourism ni kan saya dah bagi recorded. Transport and tourism ni senang je. Yang atas-atas tu susah sikit untuk awak nak faham. Sebab tu saya ambil juga masa hari ni untuk terangkan yang atas-atas. Yang bawah ni awak belajar sendiri boleh, transport and tourism ni. Tapi kalau awak ada soalan, tolonglah tanya saya. Boleh? Boleh, sebab saya dah post kan chapter 7 ni. Boleh. Jadi untuk hari ni saya stop sampai sini je lah. Untuk stop sampai sini. Di minggu depan ialah awak punya test. Ya? Ingat minggu depan awak punya test. Balik daripada test tu, kita masuk sikit chapter 8. Saya habiskan satu kelas tu chapter 8 je terus. Okay? Jumpa lagi. Itu saja. Minta maaf banyak-banyak ambil masa you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you, madam. Terima kasih. Thank you, madam. Thank you.